luas dia bahasa Melayu ini. Kadang kita boleh pilih sama ada nak gunakan aktiviti ataupun kegiatan. Masih ada ruang untuk mencari dasar yang terbaik tentang bahasa Melayu. Kita tahu Dewan Bahasa dan Pustaka ni satu platform yang sangat besar untuk memperkayakan lagi bahasa Melayu ni sebab banyak kan. Ya, kadang ada perkataan yang baru kita rujuk pada Dewan Bahasa untuk tahu apa istilah terbaru. Macam dululah kita sebut viral ini lebih tampil dengan tular kan sebenarnya. Begitulah konsepnya. Dan sekarang kita nak bersama berbincang tentang hal kepentingan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perdana utama. Profesor Madya Teologis Dr. Jessica Ong Hai Liau, pakar psikologi bahasa Universiti Pertahanan Nasional Malaysia. Terima kasih Prof bersama kita. Dan Dr. Hazami Jahari, Pengarah Jabatan Dasar dan Penyelidikan Dewan Bahasa dan Pustaka. Terima kasih bersama kami, Doktor. Sama-sama. Baik, kita nak bertanya berkenaan dengan ini yang kita dengar bila Perdana Menteri kita mengangkat bahawa untuk menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perantara di peringkat antarabangsa. Kan? Jadi bagaimana? Saya nak tanya pendapat Dewan Bahasa Pustaka terlebih dahulu dengan adanya perihal ini yang diangkat. Baik. Yang pertamanya kami di Dewan Bahasa dan Pustaka terutamanya dan juga bagi pihak pencinta bahasa, pendaulat bahasa merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kerana telah mengemukakan satu gagasan yang sepatutnya lama diperkatakan begitu. Kerana apabila seorang Perdana Menteri menggagaskan nak mendasarkan agar bahasa itu menjadi bahasa antarabangsa, bahasa utama dunia, sebenarnya itulah hasrat kami di dalam bahasa dan begitu juga hasrat para pencinta bahasa selama ini. Dan memang telah termaktub dalam perlembagaan negara kita perkara 152 bahawa bahasa Melayu itu sebagai bahasa kebangsaan dan kita nak pergi jauh daripada itu. Maka selaras dengan itulah maka kami di dalam bahasa sebenarnya dah lama usaha kami untuk memastikan pengantarbangsaan bahasa Melayu baik di peringkat ASEAN dan juga di peringkat antarabangsa. Tetapi hal ini tidak dapat dilakukan selagi kami tidak meminda akta kami. Kerana dalam akta tubuh kami hanya dibenarkan diberi bidang kuasa secara dalaman saja, dalam negara saja. Jadi ini perkara pertama yang kami lakukan, pindaan akta terlebih dahulu. Baik, Doktor. Kalau kita nak ingin pergi lebih jauh ke antarabangsa, bermaksud dari segi dalaman kita sendiri pun harus didaulatkan ya. Macam mana doktor melihat potensi dan juga perlu ada satu barangkali ketukan supaya lebih cantik lagi dari segi bahasa perpaduan di Malaysia dan sebagainya. Ya, salam sejahtera dan juga salam keluarga Malaysia kepada Fatri ya, kepada Fariha dan juga Dr. Hazami sahabat saya. Saya melihat bahawa bahasa itu sememangnya merupakan alat perpaduan lah ya, perpaduan di mana kita perlu ada jati diri bangsa. Apabila kita merupakan identiti tadi, jati diri bangsa dengan acuan ya tersendiri yang akan selari dengan keluarga Malaysia. Jadi saya melihat jika bahasa itu merupakan alat untuk pembentuk dan juga penilai untuk minda ataupun memori bangsa. Jadi apabila kita mempunyai minda yang kita melihat saja dari segi nilai dia, ya. Kalau kita melihat seakan-akan masih teringat menggunakan bahasa yang lain, maka minda kita mungkin akan dari segi psikologinya kita akan melihat diri kita, jadi diri kita akan makin luntur. Jadi bahasa itu kalau kita bandingkan ya dengan negara seperti negara China, Korea dan juga Jepun, kenapa mereka begitu utuh jati dirinya? Jawapannya bahasa. Jadi dengan ada bahasa itu, maka dengan adanya pemindahan tadi, memori tadi, bangsa, maka kita akan jadi lebih utuh dari segi perpaduan tadi. Itu adalah satu faktor yang boleh menolak ya supaya kita lebih kuat kerana jati diri itu adalah kata kunci kepada kita untuk acuan keluarga Malaysia. Baik. Jati diri. Oh, itulah sedap dia dengar kan. Buai-buai bila dengar Dr. Hazami cakap, Dr. Jessica cakap. Okey, bila kata-kata lambang jati diri, Dr. Hazami. Tadi kata perlunya ada satu akta yang akan dipindahkan. Jadi mungkin pindaan akta ini sebenarnya yang akan merealisasikan jati diri itu. Sebab kita di Malaysia pelbagai bangsa kan dan bahasa Melayu itu sebagai bahasa rasmi. Adakah Dewan Bahasa dan Pustaka benar-benar bersedia untuk dalam akta pindaan ini? Ya, ada 4 perkara sebenarnya ringkas yang saya ingin jelaskan. Apa yang kami nak pindah? Yang pertama ialah kuasa untuk penguatkuasaan akta bahasa kebangsaan. Maknanya selama ini kita berperanan menegur pada sias saja. Bagi mereka yang tidak menghormati bahasa, kita tak boleh nak ambil tindakan. Satu, tapi dengan pindaan nanti insya-Allah kita akan harap diluluskan, maknanya kita boleh mengambil tindakan dari segi denda ataupun hukuman. Tapi itu bukan matlamat kita. Kita nak menunjukkan bahawa dengan bahasa inilah sebenarnya kita nak tingkatkan jati diri kita tadi. Dan yang keduanya kita nak memastikan juga kita menjadi badan yang memberi taraf ataupun mengesahkan
standard atau piawai bahasa itu sebagaimana MQA dengan cara mereka untuk menetapkan tahap di IPT punya pendidikan. Dan yang ketiga, kita diberi kuasa untuk menubuh syarikat bagi pemantapan bidang perniagaan kita dalam hal berkaitan bahasa, sastra dan penerbitan. Dan yang keempat ialah kita nak memikirkan supaya kita ini boleh bergerak saya kata tadi di peringkat antarabangsa. Jadi makna dari segi persediaan kami mudah. Dari segi sumber manusianya, perjawatannya kita memang sudah merangka dan sudah ada kekuatan itu, dan insya-Allah kita akan berbincang dengan JPA selanjutnya tentang kedudukan ini. Cuma dari segi DBP sendiri saya rasakan bahawa kita ada akademi, kita ada banyak program yang boleh memantapkan jati diri rakyat kita, keilmuan mereka dalam bidang bahasa dan sastra serta penerbitan ini. Baik. Doktor, tadi Doktor sebut tentang minda memori bangsa kan? Jadi dia perlu ada satu pembudayaan. Kalau mungkin hanya dalam bilik darjah, kemudian bila keluar dah tak jadi lagi. Jadi untuk memasuk dalam minda memori dan jiwa sanubari ini macam mana untuk masuk ke tahap penggerak budaya itu? Ya, seperti saya kata tadi, keluarga Malaysia adalah jiwa Malaysia, ada jiwa Malaysia. Jadi budaya dengan bahasa memang selari. Jadi apabila kita menggunakan bahasa yang betul sekali dengan budaya, itu adalah cara kita menarik pelabur-pelabur datang ya, supaya Malaysia lebih terkenal di tadilah potensi di luar negara itu sangat penting. Kita ambil contoh seperti Allahyarham Sudirman Haji Ashad kan dengan memperkenalkan lagu-lagunya di luar negara. Begitu juga dengan Datuk Seri Dr. Nurhaliza, dan kita ada juga baru-baru ini Aina Abdul rasanya kan kita nampak kan, dan saya rasa itu adalah contoh yang baik, Yuna dan sebagainya. Jadi yang satu lagi contoh yang terbaru, Nur Liana saya nampak Nur Liana semasa convocation di Manchester United baru-baru ini memakai baju baju yang kita menunjukkan bahawa Sabah, budaya Sabah, identiti Sabah yang begitu menarik ramai di sana. Itu adalah budaya yang patut kita ketengahkan. Ya, kita adalah Malaysia, identiti Malaysia walaupun berbahasa Melayu itu bahasa rasmi. Budaya itu tetap kita perkenalkan. Itu yang saya nampak perkara yang perlu kita tonjolkan. Pelbagai etnik. Bukan sahaja dari segi bahasa Melayu, kan, Cina atau India, tetapi Sabah Sarawak. Semuanya etnik. Kita perlu tonjolkan untuk menarik dan juga menjadi satu simbol ekonomi kita sebenarnya. Penggerak budaya, ekonomi dan untuk kemajuan kita ke arah revolusi 4.0. Selarinya ke situ. Kita kalau rakyat Malaysia ni, kalau duduk di luar negara, kita lah ikon budaya kita. Betul. Dan apatah lagi kalau ada yang berkahwin campur, seronok tengok di zaman teknologi ini ramai yang berkongsi bagaimana isteri mereka belajar bahasa itu, bahasa ini. Dan ini rangkuman kami bagaimana di luar negara ada usaha yang begitulah hanya melalui keluarga kecil itu dan berkongsi pula kepada dunia belajar bahasa Melayu. Unik, lucu dan semuanya ada dalam rangkuman ini. Saksikan rencana. Bahasa Melayu sememangnya bahasa ibunda di negara Malaysia. Walau bagaimanapun, kita sememangnya akan bertutur dalam bahasa Melayu sebagai bahasa perantara. Bagaimana pula dengan masyarakat luar atau bangsa luar yang datang ke negara Malaysia? Selepas ini, saya akan bersama dengan dua individu yang cuba belajar untuk bercakap dalam bahasa Melayu. Hai Mark. Hello. Macam mana you tahu tentang bahasa Melayu? Bila saya pertama sampai saya dengar language baru, bahasa Melayu, jadi saya belajar sikit-sikit, you know, your basic words like terima kasih, sama-sama, apa khabar, nama saya Mark. Bila saya nak belajar BM, saya nak belajar seronok, like fun. So, jadi saya akan tengok Malaysian movies sebab saya suka movies. Sebab saya boleh dengar Malay. Selama you belajar bercakap bahasa Melayu, apa pendapat you tentang bahasa Melayu? BM sangat menarik. Kadang-kadang macam English, you know, like ada bus, lorry, email. Tapi, you know, I think BM is not that hard language to learn. I think, you know, if you try hard, boleh fasih. Hai Encik Amir dan Michelle. Okay. Hai. Kita nak tanya sikit. Macam Encik Amir sendiri. Macam mana Encik Amir mengajar isteri ataupun memperkenalkan bahasa Melayu kepada isteri? Untuk saya tak adalah susah sangat sebab dia punya inisiatif sendiri untuk belajar bahasa tu juga. So dia memang mahir dalam berbahasa, dalam language generally. So bila dia nak belajar bahasa Melayu, walaupun tu satu bahasa yang baru,
Tapi untuk dia tak complicated lah, tak susah untuk dia nak belajar. Saya suka bahasa Melayu. It's cute, you know. The words are very cute. And in the beginning, I really liked how you used to say plural words, several words, like product, sama-sama. Very introvert. Susah tak Michelle rasa untuk belajar bahasa Melayu? Saya rasa tak susah, tapi bahasa Melayu berbeza, than other languages that I've learned before. So in that sense, susah sikit, tapi orang like always helps out with when I don't know a word, and you can always mix. Siti lari kiri, Siti lari kiri 5 kali. Siti lari situ sini, Ali cium pipi Ibu Siti. Ibu Siti cium pipi Ali. Mana boleh cium cium pipi mak orang? Ini. Kami mimpi beli kari. Kari ikan tenggiri. Itu dia. Jadi untuk mencapai wawasan kita ni untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu, mungkin doktor rasa perlu kita ni sendiri menjadi duta. Perlu tampil ke depan kalau ada peluang teknologi ke di TikTok ke Instagram, kita kena tampil ke depan. Kalau harapkan kepada hanya pihak berkuasa saja, kerajaan saja, tidak susah perlu satu angkatan yang bersama-sama, doktor. Sebenarnya gerakan untuk mengantarabangsakan bahasa Melayu itu sepatutnya gerakan seluruh rakyat Malaysia lah. Sebab dari segi jumlah penutur pun kita kata kita dah ada 300 juta penutur bahasa Melayu. Cuma lagi dan sebelum kita menggembar-gemburkan pengantarabangsakan bahasa Melayu ini pun sebenarnya gerakan-gerakan telah dibuat lama melalui MABAM. Kita ada majlis bahasa Melayu antarabangsa yang diwakili oleh tokoh-tokoh ataupun sarjana bahasa seluruh dunia. Kita ada MABIM di pihak itu. Dan saya fikir betul dengan menggunakan teknologi kita tidak semestinya keluar, tetapi kita menggunakan kecanggihan teknologi untuk mengembangkan bahasa. Dan ini sedang kami lakukan di Dewan Bahasa dengan kerjasama pelbagai pihak. Baik. Saya nak tanya dengan Dr. Jessica berkenaan dengan bahasa Melayu ini. Tadi doktor cakap sepatutnya kita ni mengambil peranan penting juga untuk memberi satu platform kepada bangsa luar mengenali bahasa Melayu ini. Adakah bagaimana, saya nak tanya, kursi bahasa Melayu itu, pengajiannya di luar negara bagaimana setakat ini? Ya, kursi pengajian Melayu memang sangat penting. Saya rujuk kepada Profesor Datuk Seri Dr. Awan Sari yang merupakan yang sangat berpengalaman di China dan luar negara, mengatakan bahawa dengan adanya kursi itu merupakan satu pemangkin ataupun di mana kita boleh menyelaraskan universiti-universiti di China contohnya. Katakan tadi ada 11-14 universiti yang mengajar bahasa Melayu di situ. Jadi kita akan pastikan selaras. Dan kita mempunyai ikon-ikon yang menjadi pelajar di sana, pelajar kita di sana menjadi ikon kita. Contohnya baru-baru saya bersama dengan Tuan Haji Haziz Hau Haziz Hau dalam satu forum ataupun dialog bersama dengan pelajar. Pelajar-pelajar di sana, pelajar kita di sana berminat dengan bahasa Melayu, tetapi mereka masih kurang dari segi penghayatan. Penghayatan kenapa saya perlu betul-betul memantapkan bahasa Melayu. Apakah nilai sebenarnya, sejarahnya, tamadunnya, masih kurang di situ. Tapi dari segi untuk memperjuangkan atau menjadi ikon, mereka tak ada masalah. Nampak mereka bawa kertas kerja, membentangkan, itu adalah satu ikon yang terbaiklah daripada ikon pemimpin kita ni Malaysia ke sana. Dan juga saya setuju bahawa kita semua adalah ikon. Kalau boleh pun semua golongan termasuk golongan OKU ke ditonjolkan di depan dengan TikTok ataupun apa-apa saja menunjukkan bahawa kita semua sama. Tidak ada perbezaan, saksama bersama. Saya rasa itu kita boleh jadikan sebagai satu keluarga Malaysia. Kita tidak ada membezakan dengan menggunakan bahasa Melayu itu. Kalau kita sebut tentang akar umbi kan, dulu pernah dengar akar umbi ni, jadi mana umbi ni, mana akar ni kan. Jadi di mana lagi kita harus ada ruang untuk membangunkan kembali bahasa ni, untuk mencantikkan, sebab usaha di peringkat atasan dah agresif. Jadi yang ada sekarang macam mana ruang yang kita ada? Ya, iyalah kalau kita lihat bahawa sudah jelas kita sudah ada akta, kita sudah ada perkeliling di Perkhidmatan Awam pun kita dah ada perkeliling yang mantap. Soal keinginan dan kejiwaan kita yang rasa jati diri. Kita sebenarnya patut rasa bangga, seluruh rakyat patut rasa bangga, semua pihak, semua golongan patut rasa bangga bahawa kita ada satu bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang boleh menyatukan. Saya nak gambarkan begini saja. Agama kita boleh berbeza, kepercayaan kita boleh berbeza, makanan kita boleh berbeza, tapi bahasa boleh kita makan bersama-sama.
Maknanya kita boleh gunakan tanpa ada pantang, tanpa ada hukumnya. Jadi inilah yang alat yang saya katakan tadi, bahawa Prof telah menyebut bahasa sebagai alat perpaduan dan sebagai jati diri. Dan akhirnya sekarang ini, bila kita mengantarabangsakan bahasa Melayu, bermakna kita nak meningkatkan nilai ekonomi bahasa Melayu. Yang mana akhirnya kita nak menarik pelabur datang ke negara kita dan belajar bahasa kita terlebih dahulu. Dan ini saya fikir tugas bersama, saya tekankan tadi Saudara Fitri, tugas bersama semua pihak termasuk pihak media. Baik. Perlu nak tambah sedikit sebagai harapan akhir kepada rakyat harapan saya supaya kita semua tidak kira agama apa sekalipun, bangsa ataupun etnik apa, yang penting adalah kita sehati sejiwa dengan keluarga Malaysia ini, memastikan bahawa kita bersama-sama memastikan bahasa Melayu bukan sahaja di sini tetapi di pentas dunia menjadi realiti, bukan sekadar kata-kata lagi tapi kita jadikan satu kenyataan. Ini sebenarnya cabaran kita bersama. Kan apatah lagi kita hidup dalam dunia yang serba teknologi ini, kan bahasa-bahasa pun banyak juga yang lain timbul juga. Jadi mungkin ini antara perbincangan yang sangat penting juga kepada rakyat Malaysia. Bukan kita saja, janganlah ambil mudah bahawa kita orang Melayu, kita tahu bahasa Melayu. Kita orang Malaysia, kita tahu bahasa Melayu. Tapi kadang-kadang lagi dalam kita mendalami ilmu tu, kadang-kadang kita rasa alamak banyak lagi sebenarnya. Nak masuk ke dunia korporat, dunia perniagaan tu cabaran besarlah. Kita kena berganding bahu bersama supaya dapat dicapai.